Sound dia rosak. Aduh, itu dia kita selitkan sedikit. Adegan dalam filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ada diselitkan peranan anggota beruniform. Kali ini kita berikan fokus kepada anggota beruniform Polis Diraja Malaysia. Tak silap saya usia PDRM tahun ini saja 217 ya. Kalau tidak silap saya. Jadi usia PDRM sudah lebih panjang atau lebih lama daripada penubuhan Malaysia. Jadi penubuhan yang sekian lama itu bagaimanakah komposisi dan juga bagaimanakah sumbangan PDRM serta penglibatan wanita khususnya dalam Polis Diraja Malaysia. Ya, okey, dan kita bersama dengan tetamu kita di studio iaitu yang dihormati ACP Julina Salahuddin merupakan Ketua Komunikasi Korporat PDRM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Puan, terima kasih bersama kami. 217 usia PDRM, insya-Allah minggu hadapan akan berlangsungnya ulang tahun Hari PDRM ya. Ya, betul. Ya, yang ke-217 insya-Allah. Jadi sebagai permulaan bagaimana boleh dikongsikan kekuatan dan juga sumbangan serta komposisi PDRM sementara usianya yang lebih ratusan tahun. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya terus menjawab kepada soalan Ismail tadi. Okey, pada masa kini polis wanita mewakili lebih kurang 13.7% daripada kekuatan keseluruhan pasukan lah. Itu seramai 16,844 orang. Dan kita melihat pada trend peningkatan ini berlaku pada tahun 2020 iaitu seramai 15,821 orang dan bilangan tersebut terus meningkat sehingga pada tahun 2023 kepada 13.8% berbanding komposisi lelaki. Dan bila kita melihat kepada evolusi perkembangan polis wanita itu sendiri bermula dengan pengambilan secara rasmi pada 1 Ogos 1955 dengan pengambilan seramai 7 orang pegawai kanan dan juga 54 orang pegawai rendah polis wanita dan sehingga terkini pada tahun ini sehingga statistik berakhir pada bulan Februari yang lepas bilangan pegawai polis wanita tersebut telah meningkat kepada 2,990 orang pegawai kanan polis dan juga 12,811 orang pegawai rendah polis. Jadi melihat kepada trend tersebut kita menunjukkan kehadiran polis wanita ini dalam PDRM merupakan pelengkap penting bagi membolehkan PDRM berperanan dengan lebih efektif mengikut nada dan juga selera masyarakat pada masa kini lah. Dan walaupun terdapat peningkatan, dan kita masih memerlukan usaha untuk meningkatkan pelibatan polis wanita dalam pasukan Polis Diraja Malaysia. Bila kita bercakap tentang peningkatan golongan wanita dalam suatu bidang ataupun sektor, biasanya didorong oleh tahap sekitarannya kan? Dan antara yang lain juga adalah sekitaran yang kondusif dan juga selamat. Itu antara perkara yang cukup pentinglah bagi golongan wanita. Dan bagaimana sebenarnya ialah sebab kalau kita tengok PDRM merupakan organisasi yang tertua di Malaysia. Jadi bagaimana, apakah antara kaedah yang mungkin akan dilakukan untuk menambah lagi bilangan wanita supaya lebih ramai di dalam organisasi PDRM itu sendiri? Menjawab kepada soalan tersebut, usaha memperkasakan peranan polis wanita ini adalah serari dengan aspirasi kerajaan dan juga hasrat pucuk pimpinan PDRM. Dan ini adalah untuk menjayakan pembabitan polis wanita ini dalam pembangunan modal insan yang berdaya saing bagi mencapai pembangunan organisasi yang lebih seimbang dan juga lestari. Jadi untuk pada masa kini antara inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh PDRM dalam meningkatkan keupayaan dan juga pelibatan polis wanita dalam pasukan antaranya melibatkan sesi libat urus secara berterusan dengan agensi dan juga kementerian, ianya untuk meningkatkan capacity building bagi pegawai polis itu sendiri dan juga sebagai perkongsian maklumat dan juga sebagai satu reformasi prosedur kerja Polis Diraja Malaysia lah. Seterusnya pengiktirafan peranan polis wanita dengan melantik pegawai polis wanita dalam jawatan-jawatan strategik. Antaranya ketua-ketua formasi, ketua jabatan, ketua bahagian dan sebagainya, ketua polis daerah dan ketua komandan maktab dan sebagainya lah. Seterusnya polis juga mengiktiraf peranan polis wanita melalui inisiatif pewujudan Amanita ataupun Peace Lady
okey, dalam usaha mendapatkan maklumat berkaitan jenayah yang tidak dilaporkan kepada oleh masyarakat dalam kalangan masyarakat ni, sebab ada di antara kejadian-kejadian jenayah ni yang tidak dilaporkan, di mana kita punya pegawai polis wanita ni berperanan untuk mendekati suri rumah untuk mendapatkan maklumat. Sebab suri rumah ni antara mata dan telinga masyarakat juga untuk menyampaikan apakah kaedah-kaedah ataupun apakah situasi jenayah yang berlaku di persekitaran mereka. Ya. Okey. Saya nak sentuh Puan ya, Penubuhan Jawatankuasa Pembangunan Pengurusan Polis Wanita. Mekanisme yang proaktif dalam mengambil dan juga memperkasakan wanita di bawah lembayung PDRM yang mungkin objektif dan juga peranannya boleh diulas secara konklusif. Okey. Okey, Jawatankuasa Pembangunan Polis Wanita ini adalah satu bentuk manifestasi kepimpinan tertinggi PDRM menunjukkan pengiktirafan polis wanita itu sendiri dalam pasukan. Okey, dalam PDRM ini sendiri terdapat 3 struktur lapisan dalam Jawatankuasa Pembangunan Polis Wanita, iaitu di peringkat induk, Jawatankuasa Induk, Jawatankuasa Pelaksana dan Jawatankuasa Kerja. Jadi struktur jawatankuasa ini kita akan dijajarkan daripada peringkat pusat sehingga ke kontijen. Jadi antara objektif utama jawatankuasa ini adalah untuk menentukan aspek hal ehwal kepolisian yang meliputi daripada aspek sasiah, integriti, kebajikan, pembangunan, kerjaya dan juga aspek kelengkapan logistik polis wanita itu dipelihara. Jadi bila kita melihat kepada bagaimana isu-isu yang diangkat oleh polis wanita ini disampaikan kepada pucuk pimpinan, kita wujudkan satu platform, itu mesyuarat Majlis Bersama Jabatan, di mana JPPW ini adalah merupakan salah satu jawatankuasa yang ada dalam struktur tersebut. Okey. Dan Puan, kesempatan waktu yang ada ini mungkin kita nak sentuh sedikit berkenaan dengan sambutan Hari Polis yang ke-217 yang akan disambut pada 25 Mac ini. Dan pasti ada kelainan yang akan dibawakan sebab kita sambut pada bulan Ramadan. Ya, betul. Jadi apa yang dibawakan untuk kali ini? Okey, pada setiap tahun sambutan peringatan Hari Polis ini akan disambut secara serentak pada 25 Mac di peringkat kontijen, di peringkat pusat dan juga formasi daerah dan sebagainya. Namun sedikit kelainan pada tahun ini di mana ia ini jatuh pada bulan puasa. Justru sambutannya akan dilaksanakan secara sederhanalah. Okey. Dia akan melibatkan jemputan, kita akan ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. InsyaAllah akan dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri dan juga ketua-ketua jabatan turut dijemput untuk hadir dalam sambutan peringatan Hari Polis yang akan diadakan pada hari Isnin inilah 25 Mac 2024. Seperti biasa, apakah akan ada pantomin persembahan yang akan Ya, untuk pada tahun ini kita akan mengadakan pantomin bertajuk Subuh Berdarah. Okey, ia merupakan peristiwa serangan di Balai Polis Kuala Krau yang menyebabkan kematian seorang pegawai rendah polis dan juga 2 anggota keluarga. Peristiwanya lebih kurang sama sebagaimana yang berlaku di Balai Polis Bukit Kepong. Okey. Cuma yang lebih menyayat hati, untuk anggota polis yang terkorban ni yang bernama Hamzah ni, beliau terbunuh sehari sebelum beliau merancang untuk pulang ke kampung untuk melangsungkan perkahwinan. Jadi persembahan ini akan dipersembahkan oleh seramai daripada anggota sendiri. Daripada 73 orang. 73 orang yang terdiri daripada 8 orang pegawai kanan polis dan juga 65 orang PRP daripada jabatan formasi yang terdiri daripada unit 69 Komando, Muzium PDRM dan sebagainya. Okey, baik. Kita ucapkan selamat menyambut sambutan peringatan Hari Polis ke-217 bagi tahun 2024. Alhamdulillah PDRM terus mengurak langkah dan juga terus menjadi sebuah institusi yang menaungi dan juga memberikan gambaran kepada pemerkasaan
undang-undang tanah air. Terima kasih pihak Polis Diraja Malaysia. Terima kasih Puan kerana bersama dengan kami. Terima kasih. Selamat menyambut peringatan ataupun sambutan peringatan Hari Polis bagi kali ke-217. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada yang dihormati ACP Julina Salahuddin merupakan Ketua Komunikasi Korporat